Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Musyayadah Ahmadun dan rakan-rakan seperjuangan saya. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan bab 7 iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepadan Nasional di Malaysia. Pembentang-pembentang bab 7 pada hari ini adalah Nicolan Robert, Nur Erika Natasha, Nur Faiza binti Awang, Nur Kalbi Alimuddin, Kilorina Ranis dan saya sendiri, Vanessa Failan Peter. Ini adalah subtopik yang akan kami sentuh pada hari ini. Saya akan memulakan pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama, apakah itu teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT? Teknologi maklumat boleh ditahrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindahkan, menyebarkan, dan memaparkan maklumat. Ia juga merupakan satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan, dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaran teknologi. Teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, faks dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Sekarang kita beralih kepada peranan TMK dalam mengukuhkan perpaduan nasional. Yang pertama, keluarga. Ia dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga dengan wujudnya media sosial dalam telefon pintar. Sebagai contoh, ibu bapa boleh berhubung dengan anak mereka yang jauh di perantauan untuk melepaskan rindu atau bertanyakan kabar melalui panggilan video. Yang kedua, hubungan sesama kaum. Masyarakat dapat saling menghormati dan saling menjaga sensitiviti di antara kaum dengan adanya penyaluran maklumat dan hebaan informasi kepelbagaian agama, kepercayaan dan adat resam di media sosial. Yang ketiga adalah komunikasi tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan adalah sistem IT atau maklumat yang diperolehi melalui internet tanpa ada batasan, tidak kira di mana kita berada. Ia boleh dikaitkan dengan sesiapa sahaja melalui alat digital atau elektronik maupun komunikasi melalui sistem komputer dan ruangan cyber. Dengan kemudahan ini, kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja yang jauh merasa dekat yang sukar menjadi mudah. Seterusnya adalah perhubungan yang cepat. Pelbagai jenis cara perhubungan yang cepat dapat digunakan melalui ICT. Contohnya, perhubungan melalui aplikasi menghantar mesej, sosial media, rakaman suara dan lain-lain. Internet yang pantas membantu dalam perhubungan yang cepat. Rangkaian terkini adalah 5G. Ia membantu dalam norma baru iaitu pembelajaran dan pengajaran atas talian. Yang terakhir adalah bertukar maklumat. ICT memudahkan manusia untuk bertukar maklumat dengan satu dengan yang lain. Pertukaran maklumat boleh berlaku dalam bentuk bertukar lagu, gambar, artikel melalui PDF atau link, dan video yang berbentuk ilmiah. Guru dan pelajar dapat berkongsi tugasan harian ataupun kerja khusus melalui dokumen dan PDF. Itu sahaja dari saya. Sekarang saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi yang pertama adalah maklumat cepat dan mudah. Teknologi maklumat dan komunikasi kini menjadi penyediaan yang luas dan berguna kepada pengguna, terutamanya pelajar, untuk mencari sesuatu maklumat dengan cepat dan mudah. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya kerana mereka boleh mengakses kepada laman pencarian seperti Google, Safari dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat kerana pelajar tidak perlu pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai pekerjaan kerana era kini adalah era kemajuan di mana semua masyarakat mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, ia juga menjimatkan masa pengguna kerana mereka tidak tertumpu kepada sesuatu tempat dan mereka bebas untuk mencari maklumat di internet dan laman sosial. Justru dengan kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi, pengguna dapat mengetahui dengan cepat dan mudah mengenai penularan wabak COVID-19
yang menjadi isu hangat dalam kalangan masyarakat maupun negara. Oleh disebabkan itu, pengguna akan lebih peka untuk berhati-hati dan menjaga diri dan keluarga demi menghalang dan menamatkan perantaian penularan COVID-19. Yang kedua adalah mempercepatkan urusan. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan pengurusan dan pentadbiran negara yang kini lebih teratur dan sistematik. Pihak kerajaan dan swasta dapat memainkan peranan dengan lebih cepat dan cekap dengan adanya penggunaan dan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Mereka dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah untuk menjalankan sesuatu tugas. Selain itu, dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi kini telah membantu mereka untuk menjimatkan tenaga dan masa dalam kalangan rakyat. Segala urusan pentadbiran kerajaan maupun swasta menjadi lebih cekap dengan adanya pengurusan yang cepat dan pentadbiran negara. Sebagai contoh, pengurusan dokumen dan permohonan dapat diuruskan dengan cepat dan mudah. Bukan itu sahaja, dengan adanya internet, ia memudahkan urusan mereka untuk menguruskan wang ke seluruh negara dengan lancar. Kepentingan ketiga adalah memudahkan komunikasi. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan adanya kemajuan dalam teknologi dan maklumat. Mereka dapat berhubung dengan sesiapa sahaja melalui laman sosial, email, messenger dan sebagainya. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat menghubungi seseorang yang berada di luar negara tanpa bertemu dengan menggunakan telefon bimbitnya sesuai dibawa ke mana sahaja dengan mudah. Justru, ia juga memudahkan komunikasi antara bangsa untuk urusan negara. Kepentingan keempat adalah meluaskan pasaran perniagaan. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi memberikan kelebihan kepada usahawan yang progresif serta dapat meningkatkan imej dan kredibiliti usahawan. Dengan kewujudan teknologi, ia dapat mengembangkan perniagaan antara negara lain dalam meluaskan pasaran perniagaan kepada lebih luas. Peniaga juga dapat mendapatkan maklumat dengan cepat mengenai promosi dan aktiviti sesebuah syarikat. Selain itu, perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktiviti usahawan untuk berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan cekap melalui email dan sebagainya. Etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya adalah etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang pertama adalah penjagaan adab. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlulah menjaga adab ketika menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan mencari maklumat. Sebagai contoh, menjaga adab pergaulan komunikasi dengan sopan santun walaupun hanya dalam talian demi menjaga kehormatan sesama sendiri. Oleh kerana itu, penjagaan adab amatlah penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian untuk mendatangkan kebaikan bersama antara masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Faiza binti Awang. Saya akan meneruskan pembentangan tentang isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi. Semakin maju teknologi maklumat, semakin meningkat jenayah cyber yang berlaku. Jenayah cyber termasuklah penipuan atas talian, berlaku transaksi palsu dan juga buli cyber. Selain itu, generasi muda lebih terdedah untuk melayari laman sesawang yang tidak bermoral atau pornografi. Melalui laman yang tidak bermoral ini, masyarakat akan mudah terpengaruh dan mengikut perlakuan yang tidak baik menerusi laman tersebut. Malahan, ia juga akan meningkatkan kes jenayah seperti rogol dan seumpamanya. Seterusnya, menjejaskan hubungan harmoni. Kegairahan menggunakan alat komunikasi sangat berbahaya kepada hubungan sesama manusia. Penggunaan gadget pada tempat yang tidak sesuai seperti di meja mesyuarat dan meja makan menyebabkan suasana harmoni untuk saling bergaul dan bertukar pendapat tidak mencapai matlamatnya. Hal ini jelas mengganggu hubungan dalam kalangan keluarga atau masyarakat. Akhir sekali, membuang masa. Keseronokan melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan bermain permainan maya secara atas talian menyebabkan produktiviti seseorang merosot.
Seterusnya ialah teknologi maklumat dan komunikasi sebagai platform pengukuhan kesepaduan nasional. Yang pertama, memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan. Teknologi maklumat dan komunikasi berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan dalam kalangan masyarakat. Media cetak, media elektronik atau media digital serta media dalam talian banyak menyumbangkan dan memberi kesan positif dalam menjaga hubungan dan perpaduan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkembangan dunia teknologi maya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, dan sebagainya. Perkembangan teknologi maya ini dapat mengeratkan hubungan terutama mereka yang berada di luar negara. Mereka dapat bertanya kabar melalui jaringan sosial yang cepat, mudah, dan murah. Seterusnya ialah mewujudkan hubungan yang baik. Teknologi maklumat dan komunikasi juga berperanan penting dalam usaha mewujudkan hubungan yang baik di kalangan masyarakat. Contohnya sebagai alat menyebarkan maklumat, ia juga secara langsung menjalinkan hubungan yang harmoni di kalangan keluarga dan masyarakat. Akhir sekali ialah interaksi sosial. Interaksi sosial memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. Kepentingan interaksi adalah sebagai penyalur dan perkongsian maklumat antara sesama manusia yang menjadi wadah kepada proses sosialisasi. Keasyikan melayari internet, menonton televisyen, menggunakan gadget dan pelbagai sumber teknologi moden yang lain akan menyebabkan kurang berinteraksi dengan orang lain dan bersikap mengasingkan diri. Sebagai contoh, remaja masa kini telah kurang berkomunikasi dengan ibu bapa dan orang yang lebih tua dari mereka kerana keasyikan dengan bermain gadget. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nur Faiza atas penerangan sebentar tadi. Dan saya, Nicolen, akan membentangkan pula tentang impak pengglobalan teknologi yang terbahagi kepada 5 bidang, yang mana saya akan menerangkan 3 bidang, yaitu bidang pembinaan, makanan, dan ekonomi. Selebihnya akan dibentangkan oleh pembentang seterusnya. Secara umumnya, pengglobalan teknologi ini membawa begitu banyak impak positif, sekiranya ianya digunakan dengan betul. Dalam bidang pembinaan, pengglobalan teknologi telah membantu memudahkan kerja-kerja dalam bidang pembinaan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi telah mewujudkan sistem maklumat yang canggih, yang mana telah wujud suatu perisian yang dinamakan sebagai pemodelan maklumat bangunan atau BIM. BIM merupakan perisian yang membantu dalam penyediaan, penggunaan, dan perkongsian model 3D sesuatu bangunan yang akan dibina. Perisian ini dapat membantu jurutera, kontraktor, dan semua pihak yang terlibat dalam pembinaan bangunan untuk mendapatkan maklumat mengenai proyek tersebut. Antara maklumat yang dapat diperoleh melalui BIM tersebut ialah pelan pelaksanaan bangunan serta model 3D yang mana mampu memberikan gambaran jelas tentang proyek bangunan yang akan dibina. Kebaikan menggunakan perisian ini ialah dapat mempertingkatkan produktiviti setiap pihak yang terlibat dengan lebih efisien, seperti masa di tapak pembinaan, perancangan kos, dan juga penggunaan bahan binaan. Pelaksanaan proyek yang lebih teratur dan terancang membolehkan pihak yang terlibat dalam pembinaan menjimatkan masa dan kos pembinaan. Selain itu, pengglobalan teknologi juga telah menyumbang kepada penciptaan jentera dan peralatan canggih untuk kegunaan pembinaan bangunan. Sebagai contoh, jentera seperti kren bangunan membantu mempercepatkan lagi proses pembinaan bangunan serta menjamin kualiti struktur bangunan. Seterusnya, dalam bidang makanan pula. Kesan daripada pengglobalan teknologi telah membantu meningkatkan kadar pengeluaran produk makanan. Hal ini karena terciptanya mesin seperti yang Anda lihat pada gambar mesin pembuat mie tersebut. Penggunaan mesin berteknologi tinggi ini menjadikan proses penghasilan produk makanan atau mie menjadi lebih efisien berbanding dengan menggunakan cara
tradisional atau hanya menggunakan kemahiran tangan. Selain itu, dengan adanya teknologi seperti ini, produk makanan dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak hanya dalam masa yang singkat. Bukan itu sahaja, tetapi kualiti makanan juga dapat ditingkatkan sehingga ke tahap yang memuaskan para pengguna. Di samping itu juga, pengglobalan teknologi juga menjadi pemangkin kepada pembukaan tanah pertanian yang baru, atau dengan arti kata lain, selepas wujudnya teknologi yang canggih, maka terciptalah peralatan-peralatan yang memudahkan proses pembukaan tanah pertanian. Akhir sekali, kemajuan teknologi juga menyebabkan berlakunya lonjakan ekonomi di Malaysia yang mana meningkatkan prestasi negara dalam pengeluaran produk makanan. Sebagai contoh, dengan penggunaan mesin dalam penghasilan produk makanan, maka lebih ramai rakyat Malaysia yang akan mencuburi bidang makanan dan hal ini boleh menyumbang kepada peningkatan dalam pengeksporan produk makanan ke luar negara. Seterusnya, kita akan membincangkan pula tentang impak pengglobalan teknologi terhadap ekonomi. Secara umumnya, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang positif yang mampu membantu dalam bidang ekonomi. Pertama sekali, dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih, proses penyampaian maklumat perniagaan kepada pelanggan akan lebih mudah. Sebagai contoh, peniaga dan pelanggan boleh terus berhubung secara terus tanpa ada orang tengah melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Kedua, teknologi maklumat dan komunikasi membantu dalam membuat penyelidikan atau penganalisaan data serta maklumat pesaing dan pasaran semasa yang mana merupakan aspek penting dalam bidang ekonomi kerana ini membantu dalam keberkesanan strategi ekonomi. Akhir sekali, proses pemasaran seperti promosi dan pengiklanan akan menjadi lebih efisien dan pantas dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti aplikasi Facebook dan sebagainya. Itu sahaja pembentangan daripada saya dan pembentangan seterusnya akan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya yaitu Kilorina. Terima kasih Nicolen. Saya Kilorina Ranis akan membentangkan impak pengglobalan teknologi yang seterusnya yaitu komunikasi dan hubungan. Teknologi dalam komunikasi dan hubungan mampu menjadi penggerak kesepaduan dalam mengeratkan hubungan silaturahim dan menjadi salah satu kaedah yang mudah digunakan dan memberi peluang kepada setiap individu untuk mengenali antara satu sama lain. Di samping itu, ia mampu membuat perhubungan dengan lebih mudah dan mendapatkan maklumat yang cepat. Mengapakah teknologi dalam komunikasi dan hubungan mampu mengeratkan hubungan silaturahim? Hal ini kerana peningkatan teknologi dan komunikasi dapat menghubungkan manusia di antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, penggunaan WhatsApp, Google Meet, dan Zoom mampu memudahkan individu untuk saling berhubung walaupun berada pada jarak yang jauh. Penggunaan aplikasi WhatsApp dapat menghubungkan lebih dari 2 orang untuk membuat video panggilan. Lebih-lebih lagi, di musim pandemik ini, begitu ramai orang yang tidak mampu untuk bermuka. Maka dengan ini, mereka tetap sahaja mampu untuk menjalinkan hubungan yang baik. Begitu juga dengan pelaksanaan, pengajaran, dan pembelajaran. Kita sendiri sedar dan melihat pembelajaran di atas talian pada awalnya agak asing. Namun, dengan adanya teknologi ini, penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Zoom dan juga Google Meet tetap mampu memberikan satu hubungan dan koneksi yang baik di antara satu dengan yang lain, yaitu di antara pelajar walaupun belum pernah bersua muka, terutama sekali kepada pelajar-pelajar baharu di institusi pengajian tinggi ini. Seterusnya, mengapakah ia dikatakan salah satu kaedah yang mudah? Hal ini kerana kita tidak perlulah bersemuka untuk bertanya atau membincangkan sesuatu perkara.
Ia amatlah mudah untuk digunakan kerana hanya perlu menggunakan telefon bimbit atau komputer riba dimanapun kita berada. Tidaklah kita perlu membuang begitu banyak masa untuk bertemu atau berjumpa seseorang itu di sesuatu tempat kerana penggunaan teknologi saja sudah cukup untuk berinteraksi dan berbincang. Mesyuarat atau perjumpaan rasmi pun juga mampu diadakan di atas talian. Ini menunjukkan bahawa teknologi maklumat mampu memberi impak pengglobalan teknologi yang baik dan mampu menjadi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Komunikasi dan hubungan juga dapat membantu kita untuk saling mengenali antara satu sama lain dan memberi kita peluang untuk menjalinkan perhubungan dengan lebih mudah dan mendapatkan maklumat yang cepat. Kita sudah sedia maklum bahawa penggunaan teknologi seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, Google Meet dan juga Zoom memberi kita kesempatan dan peluang untuk bersemuka secara atas talian bagi membincangkan tentang isu-isu semasa ataupun membincangkan tentang projek yang ingin disiapkan atau dilaksanakan sama ada secara formal ataupun tidak formal. Maka dengan ini, kita tetap sahaja dapat menjalinkan hubungan dengan lebih baik terutama sekali pada jarak yang jauh. Kita ambil contoh yang ringkas dan mudah, iaitu keluarga. Saya percaya setiap daripada kita mempunyai keluarga yang jauh daripada kita. Maka dengan ini, jarak membuatkan kita untuk jarang bertemu di antara satu sama lain. Maka dengan ini, penggunaan teknologi seperti WhatsApp, Telegram dapat memberi kita peluang untuk saling berkomunikasi dengan baik dan mengekalkan hubungan yang baik ini. Selain itu, pembelajaran atas talian yang digunakan pada ketika ini juga dapat membuktikan bahawa impak pengglobalan teknologi dapat menjadi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Mengapa? Kita sendiri dapat melihat terutama sekali pelajar-pelajar yang berada di institusi pengajian tinggi. Pelajar ini hanya berkomunikasi dan berbincang antara satu sama lain secara atas talian dan masih sahaja mampu untuk menyiapkan tugasan tersebut dengan baik. Hal ini dapat memperlihatkan kita bahawa kesepaduan ini terbukti dapat dijalinkan dengan baik walaupun hanya dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini. Seterusnya, teknologi dalam komunikasi dan hubungan membantu kita untuk mencari dan mendapatkan maklumat dengan cepat. Kita tidak perlu mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan maklumat yang ingin kita cari. Sebelum terjadinya peningkatan teknologi secara berleluasa, orang-orang pada zaman dahulu amat sukar untuk memperoleh maklumat kerana mereka perlu dapatkannya di perpustakaan ataupun di mana-mana kedai cyber yang menyediakan perkhidmatan internet. Seterusnya kita beralih pula di dalam bidang pertanian. Pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi dalam sesebuah negara. Bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan menjaga pertumbuhan ini, penyelidikan hendaklah dilakukan bagi mengenal pasti dan menentukan tindakan wajar yang perlu diambil. Dalam penyelidikan, aktiviti mengkaji, menganalisis data, dan pengumpulan maklumat untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian amatlah bergantung kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan adanya teknologi ini, mudahlah untuk setiap individu yang bekerja di dalam bidang pertanian ini menjalankan aktiviti tersebut. Sebagai contoh, penggunaan teknologi pertanian tepat. Menurut tesis kajian yang dibuat oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia dan ditulis oleh Profesor Madya Tan Sri Dr. Hairul Nizam Mahdin, kaedah pertanian tepat ini menggunakan gabungan teknologi untuk mengukur dengan tepat bagi setiap proses pertanian dalam memastikan setiap sumber digunakan dengan optimum. Teknologi yang digunakan termasuklah GPS, sensor, drone, kecerdasan buatan AI, dan robotik.
Sebagai contoh, drone digunakan untuk mengambil gambar imej tanaman dan imej ini boleh dianalisis untuk mengesan penyakit pada pokok, kadar klorofil, kadar kelembapan tanah dan kewujudan serangga perosak. Dengan mengetahui kadar kelembapan tanah, peta dapat mengetahui kadar air yang diperlukan oleh tanaman mereka. Seterusnya ialah pendapatan. Penggunaan teknologi yang maju dan berkesan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat di Malaysia. Dalam bidang pertanian, hasil yang dikeluarkan ini akan dijual dan ini mampu membantu mereka untuk menjana pendapatan dan mewujudkan kesepaduan kerana mendapatkan kata sepakat atau persetujuan di antara pembeli dan juga penjual. Maka dengan ini, individu-individu yang bekerja di bidang pertanian akan dapat hasil yang optimum dan ini akan menentukan keuntungan yang mereka perolehi hasil daripada aktiviti komersial yang mereka lakukan dalam bidang pertanian. Maka dengan ini amatlah mudah untuk kita menjalinkan kesepaduan nasional di Malaysia. Itu sahaja dalam bidang pertanian. Pembentang seterusnya saya serahkan kepada Nur Kalbi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kalbi binti Alimuddin daripada HM241. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang impak negatif pengglobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Berita palsu dan fitnah. Hal ini berlaku disebabkan ramai individu yang menyalahgunakan penggunaan internet. Mereka memuat naik berita yang tidak benar untuk menjadikan isu tersebut hangat diperkatakan. Sebagai contoh, individu memuat naik kabar berita yang tidak benar dan mengubah maklumat yang salah menjadi benar. Keadaan ini menyebabkan banyak salah faham yang berlaku antara masyarakat dan perkara ini menyebabkan masyarakat mudah lalai dan percaya kepada maklumat yang tidak benar. Oleh yang demikian, kita seharusnya membuat tindakan kepada individu yang gemar membuat berita palsu dan menimbulkan fitnah kepada seseorang. Seterusnya adalah ketagihan media sosial. Ketagihan media sosial turut mengubah hidup dan pribadi seseorang. Kita tidak perlu berganjat dari kerusi untuk mengikuti perkembangan antarabangsa. Orang yang dilanda demam internet mungkin melupakan corak hidup yang dilaksanakan. Mereka mengabaikan produktiviti kerja. Ibu bapa mengabaikan anak-anaknya. Mereka mungkin merayakan diri semata-mata hendak menyelami maklumat dalam internet yang tanpa batasannya. Amalan berkelompok bagi aur dengan tebing akan terhakis. Sebaliknya akan muncul amalan eno dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Kepesatan teknologi akan terus berkembang seiring dengan peredaran waktu. Teknologi adalah perkara yang tidak mampu kita halang atau kekang perkembangannya. Menidakkan teknologi moden dalam kehidupan kanak-kanak dan remaja berarti membunuh perkembangannya dalam era digital serta globalisasi. Seru, sokongan dan kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan perkembangan mereka dalam persekitaran yang sehat dan selamat. Selain ibu bapa, peranan dan tanggungjawab ini juga tidak terkecuali kepada pihak kerajaan selaku pembina dasar, pihak sekolah, komuniti sebuah tempat, masyarakat sekeliling dan pihak yang terlibat secara langsung mencipta dan merancang teknologi. Semua pihak harus menggalas tanggungjawab untuk memastikan kanak-kanak dan remaja memperolehi manfaat daripada kebanjiran sumber teknologi yang ada di segenap persekitaran kehidupan mereka. Oleh yang demikian, semua pihak diharapkan dapat memainkan peranan masing-masing dan memberikan sumbangan dalam konteks perkembangan kanak-kanak serta remaja yang merupakan aset penting dan bakal mewarisi masa depan negara. Oleh itu, jelaslah bahawa ketagihan media sosial adalah merupakan impak negatif yang paling ketara.
Secara kesimpulannya adalah ICT merupakan realiti kehidupan pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa kini kebanyakannya masyarakat bergantung kepada ICT. Seterusnya, ICT juga mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. Hal ini kerana banyak kebaikan yang datang daripada penggunaan teknologi pada masa kini. Selain daripada itu, ICT juga seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Dengan itu, ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Hal ini dikatakan demikian untuk mengelakkan penyalahgunaan ICT. Akhir sekali, ICT perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia. Dengan kemajuan ICT ini haruslah digunakan secara baik agar dapat mendatangkan manfaat kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Sekian dan terima kasih.